Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Pei dan saya daripada kumpulan 5. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia merupakan satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Saya akan teruskan dengan pengenalan. Pengurusan sumber manusia merupakan pengurusan modal insan, syarikat atau institusi. Pengurusan sumber manusia adalah untuk mengatur dan memaksimumkan prestasi dan produktiviti pekerja. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan dapat menetapkan titik penilaian prestasi untuk pekerja bagi membetulkan atau melaksanakan perubahan yang akan meningkatkan dan mengoptimumkan kerja pegawai. Selamat pagi Doktor, saya Tan Bunyu, matrik nombor 279218. Sekarang saya akan membentangkan kepentingan pengurusan sumber manusia. Kepentingan yang pertama ialah memastikan sumber manusia diberikan latihan yang cukup dan terkini sebagai cara menggunakan online decorations dan presentation tools seperti Canvas, menggunakan online meeting platform seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya. Tambahan pula, pengurusan sumber manusia perlu sentiasa memastikan sumber manusia mencukupi segala urusan dapat diselesaikan dalam masa yang tepat. Kedua ialah memastikan pengalihan sumber manusia yang secara berkesan, iaitu menentukan keperluan jabatan serta kelugaran pekerja tersebut dan memastikan kewajiban pekerja sentiasa dijaga supaya pekerja akan berjalan dengan rendah hati. Ketiga ialah memastikan prestasi sumber manusia sentiasa dipantau supaya dapat mencapai visi-misi dan objektif organisasi. Yang ketiga iaitu memastikan tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi supaya produktif organisasi dapat tercapai sentiasa. Sekian pada saya. Sekarang saya akan hantar kepada member saya. Sejahtera Doktor, nama saya Xu Yang, nombor matrik 278841. Saya akan membentangkan fungsi utama pengurusan sumber manusia dalam syarikat atau perniagaan. Antara fungsi utama pengurusan sumber manusia dalam syarikat atau perniagaan ialah pentadbiran manfaat. Syarikat-syarikat harus menyediakan program-program manfaat yang berbeza untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja dari setiap aspek. Apabila majikan-majikan memberikan manfaat seperti perubatan, pengangkutan dan insurans hayat kepada pekerja-pekerja, majikan-majikan menunjukkan penghargaan dan kasih sayang terhadap pekerja-pekerja di pejabat. Hal ini akan membantu prestasi mereka. Selain itu, sumber manusia berfungsi untuk membentuk persekitaran pekerja yang positif dan harmoni dalam syarikat. Persekitaran kerja yang selesa dapat meningkatkan produktiviti, motivasi dan kepuasan bekerja. Persekitaran kerja yang harmoni juga dapat memberi ruang menjana idea yang baru. Seterusnya, latihan peningkatan kemahiran merupakan salah satu fungsi utama pengurusan sumber manusia. Mereka akan mengadakan program latihan dan pembangunan secara berterusan. Program yang diadakan dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja yang khusus. Itu sahaja yang saya ingin bentangkan. Terima kasih. Selain itu, fungsi utama pengurusan sumber manusia dalam syarikat atau perniagaan ada mengambil pekerja yang betul untuk tugasan yang betul, seperti mencari calon pekerja melalui laman sesawang kerjaya atau mengiklankan jabatan kosong tersebut di laman sesawang syarikat, ataupun lihat kepada kualiti tingkah laku calon pekerja dan tanya soalan berkaitan tingkah laku calon semasa sesi temuduga akan membantu sesuatu syarikat menjangkakan tindak balas calon semasa bekerja di bawah faktor tekanan dan prestasinya apabila bekerja di syarikat kelak. Seterusnya, mengekalkan pekerja yang berkebolehan. Membayar gaji pekerja yang setimpai dengan kerja yang ditawarkan serta menawarkan manfaat asas seperti pelan simpanan, pasaraan dan insurans kesihatan. Bukan itu sahaja, syarikat perlu membuat penilaian untuk menentukan kesesuaian pekerja tersebut. Bagi perniagaan peringkat permulaan, penilaian prestasi kerja adalah lebih mudah dan langsung dengan beberapa kriteria tertentu. Salam sejahtera Doktor, nama saya Fang Lian dan nombor matrik saya 280319. Saya akan menerangkan tentang isu-isu dalam pengurusan sumber manusia.
Yang pertama, tekanan kerja. Pekerja sering diberi pelbagai tanggungjawab di tempat kerja. Dalam syarikat yang mementingkan prestasi, terdapat begitu banyak tugasan yang diberikan sehingga tugasan tersebut mengambil masa peribadi pekerja. Ini akan menyebabkan pekerja berasa tertekan dan tidak dapat mengawal emosi mereka. Yang kedua, gangguan seksual. Gangguan seksual sering berlaku dalam keadaan orang yang berjawatan tinggi menggunakan kuasanya untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh terhadap orang bawahannya. Terdapat dua bentuk gangguan seksual, iaitu dari segi fizikal dan dari segi pertuturan. Selalunya, mangsa tidak berani untuk bersuara disebabkan berasa malu atau tidak berani untuk membangkang kerana takut kehilangan pekerjaan. Perkara ini boleh meninggalkan kesan negatif kepada mangsa dan memberi peluang kepada pelaku untuk mengulangi kesalahan tersebut. Inilah antara dua isu dalam pengurusan sumber manusia. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mat Rahimi. Nama saya adalah Teng Pei Sing. Nombor matrik saya adalah 280306. Sekarang saya akan terus membentangkan isu ketiga dalam pengurusan sumber manusia, iaitu diskriminasi. Sesebuah perniagaan itu tentu akan mempunyai berbagai populasi yang berasal dari latar belakang serta budaya yang berbeza. Pembentukan diskriminasi di tempat kerja boleh berlaku dari berbagai segi. Contohnya, umur, kaum, jantina, agama dan budaya. Walaupun terdapat undang-undang yang melarangkan perbuatan demikian, namun masih ada banyak pekerja yang merasakan dirinya didiskriminasi di tempat kerja. Selain itu, hubungan pekerja dengan majikan juga merupakan salah satu isu yang ditimbul. Hubungan pekerja dengan majikan yang rapat dapat menggalakkan sesebuah pernikahan itu mencapai matlamat mereka dengan lebih senang. Tetapi, hubungan yang baik ini sukar dijalinkan. Oleh itu, Jabatan Sumber Manusia di sesebuah syarikat bertanggungjawab untuk merapatkan hubungan antara majikan dengan pekerja serta menyelesaikan masalah hubungan pekerja dengan majikan secara adil dan saksama sekiranya berlaku konflik. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada Saudari Pei untuk pembentangan yang seterusnya. Dalam kesimpulan, kita mengetahui bahawa pengurusan sumber merupakan aspek yang perlu diberi perhatian oleh semua pengurus organisasi. Ini adalah kerana pekerja merupakan elemen yang penting dan berharga untuk mencapai keberkesanan organisasi. Fungsi-fungsi yang dinyatakan merupakan aspek yang membantu mencapai keberkesanan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Isu-isu yang dinyatakan telah menjadi penghalang kepada organisasi untuk melahirkan pagar yang cemerlang. Oleh yang demikian, organisasi perlu mempertimbangkan kaedah dan langkah yang sesuai bagi mengatasi isu-isu tersebut. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.